Hadis Nabi SAW, hadis berkaitan akhir zaman, hadis berkaitan Imamul Mahdi. An Sa'id bin al-Musayyab an Ummi Salamata qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah, rawahu Abu Dawud wal Hakim. Kata Nabi SAW, aku telah mendengar, kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi itu min itrati, dari keturunan, min waladi Fatimah, dari anak cucu Fatimah. Daripada hadis ini kita dipahamkan bahawa Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi, dari anak cucu Fatimah. Daripada sini, kepada orang-orang yang membaca hadis-hadis peristiwa akhir zaman ini, maka dia terus mendapat satu kefahaman atau kesimpulan bahawa Imam Mahdi itu keturunan Nabi, dia mesti orang Arab lah. Macam selalu saya perkatakan, keturunanku dari anak cucu Fatimah. Ini orang Arab lah Imam Mahdi ni. Di sinilah satu kesilapan yang besar. Ini satu hadis, belum lagi hadis-hadis yang lain tadi. Jadi banyak hadis. Rupanya Nabi tidak pernah bagi tahu bahawa mana-mana hadis pun, ada setengah ulama kata ada 500 hadis yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Tidak ada satu pun hadis yang mengatakan bahawa Imamul Mahdi itu adalah orang Arab, dari Arab. Tak ada. Al-Mahdiyu Arabiyun, tak ada. Tak ada. Jadi maknanya nak mengkaji hadis ni, nak membuat kesimpulan ni, dia kena dibantu dengan beberapa faktor. Yang pertamanya, kita fahamlah bahasa Arab, kena faham bahasa Arab. Kena ada ilmu hadis yang banyak lah, antara satu sama lain. Kalau ada kaitan dengan Al-Quran, Al-Quran lah. Kemudian kita kena bersifat warak, menjauhkan daripada yang syubhat, yang haram. Kemudian kita kena ada sifat takwa, sifat yang benar-benar cinta dan takutkan Allah. Setelah sampai satu tahap, kita diberi bantuan lagi, diberi ilham. Biasa guru-guru kita lah, kalau orang mengaji, guru-guru kita yang diberi faham berkaitan dengan hadis. Jadi sekali lagi, bila sebut Al-Mahdi min itrati, Imam Mahdi itu dari keturunan aku, ramai orang faham, ini mesti bahasa Arab ni. Min waladi Fatimah, rupanya tidak. Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang Imam Mahdi, kerana telah diperkatakan 3-4 kali sudah berkaitan, tajuk berkaitan dengan Imamul Mahdi. Dia merupakan perkara yang sangat-sangat penting, sangat besar. Kerana apa? Di antara nikmat, di antara nikmat yang paling-paling besar sekali di akhir zaman ini, nikmat bertemu dengan Imamul Mahdi. Jadi kalau tuan-tuan yang duduk di masjid ini, pada perkiraan saya, pada pengamatan saya, menurut akal fikiran saya, mengikut rasa-rasa hati saya, maknanya kalau tuan-tuan boleh hidup 2025 sampai 2025, sekarang 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, insya-Allah tidak mustahil. Kita letak situ apa? Batasannya, insya-Allah, dengan izin Allah, tak mustahil bertemu dengan Al-Mahdi. Yang orang tak faham satu lagi ni, kita kena rindu nak jumpa, nak sangat berjumpa. Kedatangan Imamul Mahdi ni ibarat kedatangan Nabi. Walaupun dia bukan Nabi, walaupun dia bukan Rasul, umpama kedatangan Nabi, dia menyelamatkan kita. Jadi kalau kedatangan Nabi kita rindu, kita sayang, menanti-nanti, menunggu-nunggu dengan harapan, dengan persiapan, dengan harapan, dengan persiapan. Begitu juga dengan kedatangan Al-Mahdi. Maka patutnya kita rindu, kita doa, kita harap, sebab dia terkait dengan iman kita, dengan keselamatan kita. Baiklah. Yahudi ni tuan-tuan, bangsa Yahudi pula. Yahudi ni dia sangat menunggu-nunggu kedatangan Imamul Mahdi. Sangat menunggu. Sangat menunggu sebab dia nak bunuh. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dalam surah Al-Baqarah. Lan tu tidak sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani ni
Dia reda dengan kita umat Islam sehingga kita ikut agama mereka, jejak langkah mereka. Dan Yahudi sebagaimana kita selalu dengar, dia adalah bangsa bijak. Bijak cara dia lah. Bukan bijak menurut SOP Islam. Bijak orang jahat ni, cerdik orang jahat yang suka buat makar. Dia menunggu-nunggu kedatangan Imamul Mahdi. Yang peliknya orang Islam ni tak berminat. Duk berlega sekitar mencari hadis ni dhaif, hadis ni maudhu', hadis tu tak berapa kuat. Begitu pula jadinya. Di saat umat Islam tidak minat, orang Yahudi menunggu-nunggu. Artinya orang Yahudi lebih kenal IM. Lebih kenal lagi Imam Mahdi, orang Yahudi lebih kenal. Tapi dia tak tahu siapa-siapa orangnya. Lebih kenal dalam maksud dia tahu daripada mana nak terbitnya Imam Mahdi. Sebab itulah dia orang fokus ni apa? Fokus di Nusantara. Selalu saya perkatakan, selalu saya ingatkan tuan-tuan, supaya saya terlepas tanggungjawab. Saya dah terangkan pada tuan-tuan. Jadi mereka dah buat di Indonesia, di Singapura pengkalan tentera dia orang. Berdasarkan hadis Yahudi baca, jangan ingat dia orang tak baca. Berdasarkan hadis, Yahudi faham bahawa mereka hanya dapat dikalahkan oleh Imamul Mahdi, Muhammad bin Abdullah, hero yang kedua. Dia tahu dia akan kalah jangan. Dan pengikutnya, mereka sangat yakin. Sebab itu mereka berani cabar umat Islam. Kalau berhimpun semua umat Islam sekarang, tak boleh mengalahkan Yahudi. Kalau menang pun sikit-sikit. Tak boleh menang secara menyeluruh, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Hanya Imam Mahdi saja yang boleh mengalahkan mereka ni dengan tentera-tenteranya. Jadi rumusannya di sini ialah, orang Yahudi ni yakin dengan Imam Mahdi. Kita umat Islam masih lagi ikhtilaf. Ini mukadimah. Menurut kajian-kajian sebahagian daripada ulama, ada ulama yang berjaya mengumpulkan hadis tentang Imam Mahdi ni 500. Ada dapat 50. Setelah ditapis kan, yang mana sahih, yang mana hasan, dan ada yang dapat selain daripada itu. Bagi saya, walaupun 1, walaupun 2, walaupun 3, walaupun 5 hadis Imam Mahdi, maknanya ada. Imam Mahdi tu ada. Jadi peranan dia, siapa orangnya, kena ambil tahulah. Bukan mana dia aku. Dan ada juga yang menganggap hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ini mana hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, ramai perawi, tetapi yang meriwayatkan itu menggunakan ayat yang berbeza-beza. Mereka dengar macam ni, lafaz yang berbeza-beza. Lafaz tu maknanya perkataan berbeza-beza, tetapi maksudnya sama. Itu namanya mutawatir maknawi. Ada yang anggap keseluruhan hadis Imam Mahdi ini masyhur kerana rawinya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya ada 3 golongan. Yang pertama yang terus menolaknya, Al-Mahdi. Mereka anggap hadis tentang Imam Mahdi ini semua dhaif belaka. Kalau ada sikit saja yang sahih, setengahnya begitu. Setengahnya anggap hadis maudhu', yakni rekaan orang tertentu untuk kepentingan orang. Dia saja je menonjolkan Imam Mahdi dia sebab dia ada kepentingan, nak menipu orang, nak tarik orang, lepas tu nak duit orang, supaya orang ikut percaya dengan dia. Ada yang jenis macam tu. Ni satu golongan. Yang kedua, yang menerima konsep Imam Mahdi tetapi tidak ambil pusing. Macam kita lah. Bukan kita macam mana, maksud saya ni ialah macam sebahagian daripada orang, dia tahu pahala ni besar, pahala itu tahu. Puasanya, bab sembahyang berjamaahnya, bab selawatnya, bab baca Qurannya, bab zikir, bab sedekah, tahu semua. Tapi tak ambil pusing. Tak nak amal. Berkaitan dengan Al-Mahdi ni, ada yang kata 100 tahun lagi kot dia baru zahir. Kalau dia datang, ikut je lah. Jadi sebelum dia datang, tak payahlah pening-pening kepala. Kalau dia datang, kita ikut. Maka itu yang saya pernah bagi jawapan kepada tuan-tuan sekalian, bahawa
Di zaman Nabi SAW, bila Nabi nak datang, orang Yahudi pun kata nanti dia datang kita ikut lah. Dia Nabi kita, pasal apa tak ikut, kita ikut lah dia. Bila dia datang, Nabi zahir, Nabi datang, bukan saja dia tak ikut, menentang lagi. Jadi begitu dahsyatnya roh ni. Kebenaran ni jangan anggap bila Imam Mahdi datang kita mesti ikutnya. Dia orang baik, kita mestilah ikut. Itu mana kita guna akal. Dia terkait dengan dosa-dosa kita, dengan banyak faktor dalaman kita ni. Boleh jadi kita menjadi penentang. Ya, jangan kata mustahil. Tak. Dia orang baik, kita ikutlah. Berapa ramai zaman Nabi SAW, Nabi bawa kebenaran, orang tak ikut. Nabi tu lagi dahsyat, lagi luar biasa, lagi hebat, mukjizat lagi. Orang tak ikut. Golongan yang ketiga yang percaya dan agak prihatin. Jadi percaya, prihatin, ambil, pedulilah, cakna, alert. Jadi ini 3 pandangan sekurang-kurangnya. Ada juga yang memahamkan hadis sebagaimana sebelum ini disebut. An Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahdi minna ahlul bait yuslihullahu bihi fi lailatin, rawahu Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib telah berkata, dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa al-Mahdi, Imam Mahdi itu minna. Nampak? Dia tak kata Arab, dia kata minna, dari kami ahlul bait. Jadi Imam Mahdi ni ahlul bait, daripada kalangan kami, daripada keturunan Nabi. Dia tak kata Arab. Yuslihullahu bihi fi lailatin, makna Allah akan bawa kebaikan dengannya pada satu malam. Jadi kita ni semangat Islam lebih. Baca hadis macam ni, baca seorang-seorang. Tengok buku dekat kedai, baca hadis ni. Satu malamnya. Hebat Imam Mahdi ni. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bina Islam sampai perjuangan peribadi, berkahwin, rumah tangga, jamaah, masyarakat, negara, mengambil masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tiba-tiba Imam Mahdi ni satu malam je. Dia orang faham dia tu. Maknanya Imam Mahdi ni lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah lah. Dia orang faham macam tu. Maknanya golongan setengah orang ni dia percaya macam magic. Dalam satu malam semuanya selesai. Pendidikan selesai, ekonomi selesai, negara Islam selesai. Hujah ini tertolak. Rasul-rasul pun terus berjuang hingga ada pengikutnya mati. Nabi Nuh pun sampai dekat ribuan tahun. Itu pun anak isteri tak ikut. Tiba-tiba Allah nak beri Imam Mahdi satu malam, boleh selesai. Selesai semua sistem. Tak logik. Jadi pendapat yang macam ni tertolak. Jadi pandangan atau mazhab yang benar ni macam mana? Jadi kalau kita kaji hadis, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di akhir zaman di mana Allah Subhanahu wa taala akan lahirkan 2 tokoh. Tokoh yang kedua tidak popular. Tokoh yang pertama ni dia popular, Imamul Mahdi. Popular ni dia terkenal. Tokoh yang kedua tidak popular, padahal dia ada dalam hadis. Jarang ulama menyebut, jarang ustaz dai motivator menyebut yang kedua ni. Tokoh yang kedua inilah Fatah At-Tamimi. Gelarannya Fatah At-Tamimi jangan sebut, tapi dia ini penting. Sangat-sangat penting sebab dia sangat terkait, terhubung dengan Imamul Mahdi. Seperti kedatangan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa nombor 1 dan Nabi Harun membantu. Jadi kedatangan pemimpin akhir zaman bukan hanya untuk selamatkan umat Islam, bahkan nak selamatkan semua bangsa. Bangsa Melayu, Cina datang penyelamat ni. Jadi orang Islam yang bagus, sebab agama Islam tu selamat menyelamatkan. Kita lebih-lebih lagi pemimpin yang datang dia nak jadi penyelamat, menyelamatkan orang setiap bangsa.
Ada setiap bangsa tu dah Islam, ada setiap bangsa, ada yang bangsa itu belum Islam. Maka dia datang bawa Islam, menjadi rahmat orang masuk Islam, selamatlah. Yang menjadi hairan, mengapa pemimpin kedua ini tidak terkenal walaupun disebut dalam hadis. Macam sahabat Nabi 124,000 orang. Kata ulama yang terkenal, yang boleh ingat, boleh jadi 500 saja. Jadi kalau tanya pada kita-kita ini, 500 pun susah nak ingat. Sahabat kan, susah nak ingat. Apa lagi 124,000 orang sahabat. Jadi pemimpin kedua ini, dia tidak terkenal, tapi disebut dalam hadis. Gelarannya Fatah At-Tamimi, keturunan Bani Tamim, macam Sayyidina Abu Bakar. Gandengan ni, tengok tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat dia yang paling karib. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, keturunan Bani Tamim. Jadi datang orang sekarang ni, dia nak menolakkan Sayyidina Abu Bakar tu adalah Bani Tamim, dia kata Bani Tayyib. Sebenarnya sebab Nabi telah menyebutkan kelebihan-kelebihan Bani Tamim. Orang kanan kepada Imam Mahdi adalah Bani Tamim, Fatah At-Tamimi. Yang orang di akhir zaman banyak masuk syurga dengan syafaat Bani Tamim. Maka Sayyidina Abu Bakar tu bukanlah Bani Tayyib. Orang yang paling serius, paling tegas menentang Dajjal adalah Bani Tamim. Maka Sayyidina Abu Bakar orang yang mula-mula sekali masuk syurga. Jadi keturunan dia Bani Tamim lah, bukan Bani Tayyib. Lepas tu yang menyebut Bani Tayyib ini adalah fahaman dia pun fahaman yang meragukan. Kita nak terima hujah orang tu, kita kena yakin. Jadi bila kita tidak yakin dengan hujah dia, pasal apa tak yakin dengan hujah dia? Sebab fahaman dia pun, fahaman dia ni orang dah tolak dah. Ini fahaman mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala dari sudut akidah. Ini fahaman orang yang membawa satu bid'ah yang membid'ahkan orang bid'ah dalalah. Tapi di sudut ini kita nak terima pula bahawa Sayyidina Abu Bakar tu daripada Bani Tayyib. Jadi ada something somewhere tak kena. There must be something wrong somewhere. Ada yang tak kena. Tak boleh lah. Itu cara kita nak menilai. Jadi Rasulullah semua orang tahu, keturunan Bani Hashim. Sayyidina Abu Bakar Bani Tamim. Jadi dia keliru Bani Tayyib. Jadi kita berbalah lah benda-benda macam ni. Jadi Imam Mahdi dari Bani Hashim. Sebab tadi kan kita dah belajar Ahlul Bait keturunan Nabi. Dan Fatah At-Tamimi dari Bani Tamim. Dia juga disebut sebagai Al-Mansur atau Syuaib bin Saleh. Islam akan bangkit di akhir zaman bermula dari timur jauh. Tetapi dalam masa yang sama, Fatah At-Tamimi ni dari sebelah bapak dia, kan? Dari sebelah bapak dia Sayyidina Abu Bakar Bani Tamim. Maknanya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Bani Tamim. Daripada sebelah maknya pula keturunan Nabi. Maknanya Fatah At-Tamimi keturunan Rasulullah Ahlul Bait pun ya, keturunan Bani Tamim pun ya. Maknanya dua tokoh di akhir zaman ini ada terkait dengan Rasulullah. Sebab itu siapa yang nak menjadi tentera-tentera, bukan nak menjadi itu mesti jadi. Siapa yang nak menjadi tentera Al-Mahdi dan dilayakkan dengan syarat-syaratnya, dia mestilah kata guru saya keturunan Rasulullah, keturunan Ahlul Bait, atau sekurang-kurangnya keturunan sahabat. Masalahnya kita pun tak tahu kita keturunan ni macam mana. Tentulah kita rasa kecewa, kecil hati. Sebab apa? Sebab kita fikir macam ni. Oi, macam tu tak acik lah. Aku bukan keturunan Nabi, aku bukan keturunan sahabat. Macam mana? Jadi aku tak layak lah. Kita tahu dah Allah Subhanahu wa taala tu Maha Adil, tahu tak dia Maha sempurna dan dia tidak zalimkan siapa-siapa. Maka kita layak ke tak layak ke, dah adil dah di sisi Allah. Dia Maha sempurna.